orang yang pertama berlayar mengelilingi dunia adalah orang Melayu, orang Melaka. Nama tak tahu. Tapi mengikut catatan dalam diary yang ditulis oleh Antonio Pagafita, dia kata Malakan, orang Melaka, from Sumatra. Dalam sejarahnya Melayu itu pengembara lautan. Memang orang Melayu itu seafarers. Orang Melayu ini seafarers. Sebab itulah kalau kita tengok, nanti saya juga akan sebut ya, satu-satunya bangsa di dunia ini yang merujuk tempat tinggalnya itu, tempat tanah tumpahnya itu sebagai tanah air adalah orang Melayu. Orang Melayu saja yang kata tempat tinggalnya itu tanah air. Kalau dia kata Malaysia ini tanah airku, tanah air. Kita guna perkataan tanah dan air. Sebab apa? Sebab kita duduk di tanah, kita juga duduk di air. Bukan dua alam dah. Jangan kata kalau gitu kita ni keturunan katak ke apa, bukan. Itu duduk dalam air. Kita maknanya kita boleh duduk di darat, kita juga boleh duduk di laut. Kita mengembara lautan, kita juga adalah merupakan pengembara di daratan. Kalau kita ambil Arab, tempat tinggal dia tu, tanah tumpah darah itu dia sebut watan. Betul Ustaz? Watan. Watan merujuk kepada tanah. Tambahlah Arab, bukan ada ayak. Dia nak sebut tanah ayak, macam ayak betul tak? Ayak mahal daripada minyak. Jadi disebut watan. Kalau dalam bahasa Inggeris disebut, setengah bahasa Inggeris ya, setengah negara, setengah tamadun menyebutnya itu motherland. Setengahnya sebut fatherland. Masih merujuk kepada land, tanah. Tapi orang Melayu dia sebut tanah air. Tanah air. Malaysia tanah airku. Sebab apa? Sebab kita ni pengembara lautan. Sebab tu kita buat kapal besar-besar pergi ke laut. Sejak daripada zaman Murung Mahawangsa lagi, kita punya kapal boleh bawa 800 orang. Disebut jong. Jong tu merujuk kepada layar yang dibuat daripada anyaman buluh. Pasal apa buat dengan anyaman buluh? Pasal kalis air. Sebab tu kita boleh bergerak jauh-jauh. 800 orang bawa. 800 orang bawa. Kemudian apabila port semakin banyak, pelabuhan semakin banyak, pelayaran menjadi semakin dekat, kita punya saiz kapal semakin kecil, semakin kecil, semakin kecil. Akhirnya apabila jatuh kerajaan Melayu Melaka, maka orang Melayu tak buat kapal lagi dah. Dia buat lagi kecil. Disebut lancang. Lancang tu bukan pergi jauh dah, hanya melintas selat. Lepas tu lintas pun tak mau dah, lagi kecil. Lama-lama tinggal perahu. Sebab pemodal pun dah tak ada. Bila raja dah tak ada, sultan dah tak ada, pemodal tak ada. Jadi nak pergi jauh buat apa lagi? Yang ini yang ramai orang tak tahu. Ini yang kata Melayu hilang. Kita tak tahu bahawa kita ini sebenarnya asalnya adalah pengembara lautan yang hebat. Siapa the first man to circumnavigate the world? Siapakah orang yang pertama berlayar mengelilingi dunia? Dalam buku tulis siapa? Ferdinand Magellan. Tak baca kah? Ferdinand Magellan kan? Ambil sejarah tak lu? Tak ambil? Ambil, tapi cikgu ngajak tak sampai tang tu. Ke cikgu duduk mengelilingi dunia? Seorang-seorang dia. Itu adalah catatan sejarah yang mengatakan bahawa the first man to circumnavigate, orang yang pertama berlayar mengelilingi dunia, dia kata adalah seorang Spanyol. Espanyol, namanya Ferdinand Magellan. Penipu. Pasal apa penipu? Orang yang pertama berlayar mengelilingi dunia, yang komplit satu circle, adalah orang Melayu, orang Melaka. Nama tak tahu. Tapi mengikut catatan dalam diary yang ditulis oleh Antonio Pagafita, dia kata Malakan, orang Melaka, from Sumatra. Masa Empire Melaka, Empire Melaka itu merangkumi
semenanjung sampai ke Kedah, daripada Singapura sampai ke daripada pulau di selatan Singapura lagi, Bintan sebagainya, sampai ke Kedah, semenanjung, dan juga sebahagian daripada Sumatera. Itu Empire Melaka. Jadi kalau disebut Malakan from Sumatera, artinya orang Melaka. Mungkin daripada tanah seberang, daripada Sumatera. Daripada Bangkali Jambi, mungkin Riau, Lingga, atau juga mungkin daripada Siak, mungkin juga daripada Palembang. Pasal apa bukan Ferdinand Magellan? Sebab Magellan mati di Pulau Sibu. Pulau Sibu di mana? Di Filipina. Dia tak complete satu round. Dia mula daripada Portugal, nama asal dia Fernando de Magalhães. Belayak mai ke Melaka, 15 belah kan Melaka jatuh. Kota Melaka jatuh. Banyak pemberontakan, kena cukup, kena tangkap, ada 300 orang. Seorangnya termasuklah ni. Yang kemudiannya membantu dia belayak. Tangkap 300 ni buat naik atas kapal. Jom bawa pergi ke Goa, India. Jual dia orang ni. Dalam perjalanan kapal dipukul ribut. Jadi tak tentu arah. Fernando de Magalhães kata, sudah kapal kita dah berpusing dah ni. Pening tak tentu arah, muntah dapat 5 orang. Apa kita nak buat dengan puak ni? Buang ke laut lah, bagi ringan sikit kapal. Tak jauh dah kot ni daripada Goa. Lepas tu seorang orang Melayu ni, dia kata, kapal ni dah berpusing. Tapi bintang ni, kalau tengok yang aku baca, dia kata, kalau nak pergi sebelah barat, ikut sebelah sini. Kalau pergi sebelah sini, kita patah balik ke Melaka. Orang Melayu ini boleh membaca bintang. Orang Melayu boleh belayak tanpa kompas. Sebab itu tuan-tuan, orang Melayu tak buat kompas. Pasal apa tak buat kompas? Sebab kita tak perlukan kompas. Belayak tak payah kompas. Pasal apa? Pasal kita boleh baca bintang. Bintang tetap, dia tak berubah. Sebab tu pelayar-pelayar Melayu, klasik Melayu, dia bergantung kepada bintang, nombor satu. Yang kedua, dia melihat angin. Yang ketiga, dia melihat perangai burung. Burung terbang macam mana, dia tahu, oh ni tak jauh lagi ada darat. Lepas tu dia tengok ikan lumba-lumba. Ikan lumba-lumba perangai dia macam mana? Dia naik tajuk macam pandalila kan? Tak jauh lah ni. Kemudian dia tengok pada ombak, pada air laut. Warna air laut, pusat air laut, oh dia tahu. Itu cakapnya orang Melayu. Dia tak payah. Tak payah pakai kompas. GPS tak payah ada. Lah ni pakai Waze pun kena muhung dengan Waze. Waze pula kaki muhung kan. Turn right, turn left. Turn left macam mana pokoknya. Sebab tu kalau pergi Kedah, saya orang Kedah, saya tahu. Orang Kedah paling senang nak tanya arah. Dijamin tak sesat. Kalau kita tanya dia, Pak Cik, saya nak pergi rumah haji sekian-sekian, tahu nak tahu, dia kata, pergi terus, lepas tu hang kona kanan kan, kat pokok beringin tu, hang kona kanan, tanya orang. Mau tak ada orang menguap lah tu. Dia tak akan beritahu, hampir kona kanan, lepas tu hang masuk kiri pula, lepas tu balas belah kanan, sesat lah. Jadi nak mudah, hampir tu, kona kanan, tanya orang. Kita pun pergi tentu kona kanan pula, ada orang tanya, tahu mana? Tahu rumah haji sekian. Oh, tak jauh dah. Ni, masuk kot ni, lebih kurang 2 alun tanah. Kok kiri tu tak tanya orang, kan tu dapat tahu. Tu Waze orang Kedah. Dijamin tak sesat. Jadi sebab Melayu tu pengembara lautan, dan kita tidak ada. Kita tidak mencipta kompas sebab kita tak perlukan kompas. Sampai di Goa dijual 299 orang hamba abdi. Yang seorang ni dia kata jangan jual. Kalau jual ni siapa nak baca peta bintang, kita nak balik jauh lagi. Cuba sampai Goa. Dan akhirnya dibawalah orang ini balik sampai ke Portugal. Dalam perjalanan dia kata kalau sampai di Portugal nanti tentu akan timbul masalah. Aku khawatir ni orang Melaka ni nanti kena bunuh dengan orang Portugis. Jadi kita baptisekan dia. Kita kata dia masuk Kristian. Kita tukar nama dia menjadi Enrique. Itu sebab dalam catatan disebut nama orang Melaka ini Enrique, atau dalam bahasa Inggeris disebut Henry. Oleh sebab dia hitam, kan orang kena laut panas di pantai, dia hitam, maka disebut dalam bahasa Inggeris itu Henry the Black. Henry the Black. Apa pula? Henry the Black. Jadi dalam catatan itu tak adalah nama dia. Tak ada nama dia. Tak ada nama dia.
Hanya nama penulis bagi Panglima Awang. Nah, dia kata yang pertama belayar mengelilingi dunia itu Panglima Awang nama dia. Panglima Awang itu bukan nama dia. Nama yang diberi oleh penulis. Nah, akhirnya begitulah. Saya tak mau cerita banyak, kalau cerita banyak tu tak habis cerita Panglima Awang dah pula apa ni. Kan, tapi maknanya sampailah Pulau Sibu, berlaku peperangan antara Raja Mactan dengan pemberontak pada masa itu. Dan Ferdinand Magellan itu, Fernando de Magalhães itu dibaling tombak tepat kena ke muka dia, jatuh mati, ditetak oleh orang-orang yang memberontak itu di bawah pimpinan Datu Lapu ataupun Si Lapu-Lapu. Mati dia di situ. Bila mati di Pulau Sibu, artinya dia tidak komplit satu circle. Dan Enrique tadi, Panglima Awang tadi, melihat inilah peluang untuk dia melarikan diri, maka dia lari lompat masuk dalam kapal bawang Siam. Kapal bawang Siam nak balik ke Pegu. Pegu sekarang ni Burma. Melalui Selat Melaka. Jadi dia tanya, hampa nak singgah tak di pelabuhan Melaka? Singgah, awak tak singgah ni, barang banyak nak jual. Maka 2 minggu selepas itu sampailah kapal itu ke Melaka. Ada satu kapal lagi yang sama-sama dengan Ferdinand Magellan, Fernando de Magalhães itu, di bawah pimpinan, di bawah kemudi dia, nakoda dia, Sebastian Elcano, yang itu sampai setahun kemudian. Kapal yang bernama Victoria. Dia sampai balik setahun selepas itu. Maknanya orang putih ni, orang Sepanyol pun sampai setahun lewat daripada orang Melaka. Jadi kita ni pengembara lautan. Kan? Ni naik feri pun muntah. Pengembara lautan lagu mana?